Okay. Assalamualaikum and good morning. Waalaikumsalam. Good morning, sir. Okay. All right. So this is how are you? Before we start, how are you guys? Alhamdulillah, fine. Okay. Very good. So have you taken your breakfast? Yes, sir. Yeah. Have you taken your breakfast this morning? Already, sir. Already. Okay. Very good. Okay. Now, okay, this is our last official meeting. Okay, this is our last official meeting, which is we are replacing the class that I cancelled before ETEC accreditation. Okay, this is the last. Okay, this is supposedly to be the last official class, but if we you need a discussion, okay, we just can meet again. Okay, no problem. Okay, just for the official class, this is the last. Okay, so I would like to know where did we stop last session? Last session before the ETEC, where did we stop our discussion? I think about interview, sir. Okay, interview. Okay, very good. For video interview. For video interview. Okay, so alright, let us recall back everything. The assessment that you should complete in this semester 1. Okay, I type it here. Okay, just untuk nak refresh balik your memory. Number assessment. Okay. Here, number 1 is job portfolio. I'm sorry, correction plan. You can look at the chat, meeting chat. Okay, career correction plan. This is number 1. Number 2 is job. Okay. 3 is video. Resume, or we call it resume. Okay. 4 is mock meeting. Is listening test. Last one is final task. Okay. Final task. Right. Okay. Okay. This is okay. You look at the meeting chat. Okay, this is what you need to prepare, what you need to submit for this semester. Okay, correction plan, which is a theory assignment. Job portfolio also theory assignment, and presentation, video resume and mock meeting. Okay, and then the number 5 is listening test.
Okay, final task don't bother. Jangan bother final task lagi. Sebab final task is dia punya markah terkandung. Okay, dia adalah kita panggil dia included dalam task-task you yang lain. Right? Final task tu markah dia ada di dalam list mock meeting, ada di dalam job portfolio. Dia incorporated, dia digabungkan. So don't worry about final task, cuma 5% saja. Final task ni dia cuma 5%. Don't worry. Yang penting you know what you need to do is correction plan, job portfolio, video resume and mock meeting. Okay, until this week, you should completed number 1, number 2, number 3. Okay. Okay or not okay? Okay. Okay. Are you clear about that? Clear. 1, 2, 3. So supposedly you kena submit lah. Okay, benda 3 ni. And then we have the satu lagi saya lupa. Mock interview. Lagi ya. Mock interview ni okay, macam yang I uploaded or I passed to you guys in the WhatsApp group. Okay, the questions, right? The questions. And I did ask you to prepare the answers. Am I right? Yes. Okay. Now, for mock interview, I plan to do an online interview. Okay, an online interview, which is I will interview you online. Okay, so is there any problem if we conduct online interview? I mean in the sense of internet connection. Is it okay for us to do an online interview? Okay, sir. But the question of mock interview tu macam dalam WhatsApp tu lah. Macam dalam WhatsApp. I pick randomly. Randomly lah. Okay. Yes, I pick randomly. Okay. Cuma I did pass to you guys the company kan? Yes. Kan ada company yang sudah bagi you boleh tengok job vacancies ni from DRP, especially for Anis. Okay, job vacancy DPT, especially for Lokman, and the job vacancy for Mol DAN is for the rest of you. Okay, so when we did the mock interview, I will pretend seakan seolah-olah I will be the HR from this company lah. If for Anis, I'm not sure Anis apa, company mana? Ya, company apa Anis ni? One moment. Company apa ni tak nampak. Okay, and then DPT Adeko, and untuk dan ni apa? Saya buka dalam WhatsApp, tak boleh buka lah. Buka dalam file nanti. Okay. Right. Okay, for DAN, company dia adalah Periden. Okay, Periden. And then for DPT, Adeko. And for DRP, Anis is Jack requirement. Okay, Jack.
JAC. Jack. Alright. Okay. Mechanical Design Engineer. Alright. From Jack. Okay. So I will be the personnel officer from this company, HR officer from this company, and I will interview you guys. Okay. So can we decide? Can we decide what is the time and date and day for the interview? Bila you guys free and available untuk buat online interview? Next week. Yang ni buat grouping ke seorang-seorang? Okay, untuk online interview ni it is individual, 1-to-1, not to face to face, online 1-to-1. Okay, you have to set time. Saya pun akan note down bila time kita akan buat online interview ni lah. Okay, So, start. For pakaian, Pakaian of course formal. formal. Pakaian semua ada markah. Okay. Formal tu kemeja boleh, Sal? Yes. If Okay. possible, long sleeve with necktie. Okay. Your hair trim nicely. Comb, sikat rambut tu semua nice. Seolah-olah you akan attend interview. You punya preparation, you punya appearance memang macam interview lah untuk you attend interview. Okay, Sal. Alright. Okay. Untuk DAN. Bila you buat. Okay, it is an individual. So, okay, let's say kalau Dan you set one day. Contohnya macam Monday next week. Contohnya Monday next week. Kita start online interview from 10 AM. Okay, so you guys ada lebih 8 orang, 7 orang. 7 kan? 7, okay. So contohnya start with Syarul. Syarul number first candidate, okay, after Syarul, and then number 2, number 3, number 4. Maybe dia akan around 10 to 12 PM. 2 jam macam tu. So after Syarul, standby Syamin. And then after Syamin, standby Bob. Then after Bob, standby Farid. Macam tu lah. Okay. Boleh? Boleh. Okay. So bila done your suggested date? Next week. Sekejap. Sama. So, Wednesday, sir? Wednesday 27. Boleh? Boleh. 27 Januari. Tapi itulah yang lain okey. Okay, yang ni for mall saja. For mall saja. Yelah. Or kita tengok pula Lokman. Lokman, when you free? Kalau hari Selasa ada kelas, hari Isnin tak ada. Okay, 25. Okay, 25. Alright, what time? Pagi sampai petang pun tak ada kelas. Alright, so we start at 10 AM. Boleh? Boleh. Okay, 10 AM. Okay, Abah Anis? Yalah. What time, what date do you available for online interview? Rabu
atau Selasa? Rabu atau Selasa? Rabu atau Pukul 11.12. Betul lah. 11 hingga 1. Tuesday? Kalau Selasa 8 hingga 10. 8 hingga 10. Can we do the online interview on Tuesday, Selasa? Selasa. Okay. Ah. 8.10 kan? Selasa will be 26. Okay, 26 Selasa. Right. Pukul 9. Boleh? Okay. Pukul 9. Okay. 9 AM. Okay. So, Mol. So now you ada 3 date kat sini. 25, 25th, 26 and 27 January. So siapa Mol yang tak available on 27, you ada option 25th and 26. You boleh join either of this date. 20 apa tadi? 26. 26, 27, 25th. 25, 26, 27. Hari Pukul bulan berapa 1. tu? 25 semua sama, pukul 10. 25 hari Selasa Isnin, Monday, 10 AM. Okay. Okay, 26 Tuesday, 9 AM. Okay. 9 AM ni untuk Anis. After Anis lah, maybe 9:30 macam tu. Baru you guys lah. And DPT 10 AM. After Lokman, then and then kalau suggested by Syarul 27 Rabu 10 AM. So you guys ada 7. You guys boleh lah juga nak join ataupun nak bahagi sama kan. Sama, taklah you tunggu lama sangat. Kalau kata 7 orang dalam satu hari, dia akan drag sampai pukul 1 kot maybe kan. So kalau you guys masuk sini hari Selasa sikit, masuk hari Isnin sikit, so dia balance lah. Kan lebih kurang you guys semua total 9 kan? Yes sir. 9. Boleh lah 9 satu session 3 candidate, 3 candidates. Boleh sir, boleh. Okay, so bila you dah agree with this date, I want to know the candidates. So guys, you boleh ready, saya pun boleh ready. Candidate untuk Monday 25th January. Siapa candidate dia? Candidate dia first adalah Lokman. Okay. Sir, not sure because kita orang tak tahu kalau ada kelas ke tak. Tak boleh. Yang ni kita punya kelas. You kena confirm dah. Yelah, kena confirm. Ha. Sebab takut ada kelas. You kena bagi tahu awal lah. Kelas tu you tahu awal ke? Okay. Sekarang ni sir bagi tahu you dulu ke atau lecturer yang bagi tahu dulu? Tak. Kelas dalam jadual memang ada kelas waktu Ha. tu. Tapi lately ni macam ada yang tak ada kelas, tiba ada yang ada kelas tiba. Boleh tak you lock date ni? Boleh je. Sekejap je pun. Boleh. Okay. So Monday kalau boleh lah, maksud dia siapa yang nak slot in on Monday, ada lagi 2 slot. Kalau Tuesday pun sama. Tuesday pun ada slot, 2 slot. 9 AM. Anis, DRP, and then another 2. Okay, and then Wednesday 27. Okay, 10 AM. Okay. So can you confirm with me within Wednesday? Esok Thursday you confirm kan kelas you Mol, you confirmkan your class and then kita ni lah slot ni dekat sini kan. Alright. Ada 3 hari. Okay. Nice lah, just nice. Date ni pun nice. Pembahagian tu pun, slot tu pun nice. 3-3-3.
Okay. Sir, Yes. macam kan kita orang buat interview online ni kan. Hmm. Kita nak record tu Hmm. Google Meet Classroom ni ke macam mana? Kita akan guna Teams ni lah. Ini. Kita akan guna Teams. Sir yang akan record. Oh, saya akan record. Dia bukan macam yang saya cakap sebelum ni. Sekarang ni kita buat online interview tapi live secara langsung. Sebelum ni you record kan, tak ada sir tak ada. You macam you bercakap dengan seolah-olah you bercakap dengan someone yang ada depan you tapi sebenarnya you record. Tapi kali ni since you guys tak ada isu dengan internet connection, memang kita proceed dengan online lah. Live interview. Oh, kiranya saya akan suruh kita orang masuk seorang-seorang, bukan sekali 3 kan? Tak masuk seorang-seorang. Okey, kita faham lah. Okay. So allocate seorang dalam, kalau you perform in the interview, meaning that when I ask question you boleh jawab. Okay, when I ask question you boleh jawab, and then your answers tu I satisfied. Okay, I satisfied with your answer. Jawapan-jawapan yang you bagi tu memuaskan hati, tak ada isu, tak perlu tanya soalan banyak, dan cepatlah you habis. You punya your session tu akan cepat habis lah. If kalau tanya soalan tak boleh jawab, and then jawab salah, and then drag, and then tak boleh jawab, macam tu, so dia akan drag lah time. So it can be lebih pada setengah jam. Tapi soalan yang ikut yang sebagi je kan? Soalan bocor dah. Soalan dah bocor. I just refer from the questions yang sebagi tu. Itu saja soalan dia. You study soalan tu, prepare jawapan dia, dah cukup. Okay. Cuma Okay, sir. one more thing, you also need to study the company. Mall Peridan, you kena study the company, dia punya produk, everything, because I might ask you about that. Sama juga macam Adecco, sama juga macam Jack tu. Dia punya position, you apply position apa? I will ask you. Okay, let's say you apply untuk mechanical design engineer. You must know what is mechanical design engineer. What are the responsibilities, apa tugas-tugas, tanggungjawab mechanical design engineer, semua you kena tahu. Bukan sekadar you datang ni tahu soalan saja. No. Okay, soalan tu dia akan related dengan company dan dia akan berkait-kait. Right, so yang penting you kena study the company. Okay, make sure you faham betul-betul tentang company tu, profit dia punya HQ dia kat mana, dia punya dia punya more to product and more position yang you nak apply. Dua benda tu penting kan. I might ask you about product, I might ask you about the position. Job yang you nak apply tu, apa yang you tahu pasal job tu. Semua tu penting lah. Dalam interview betul-betul nanti pun macam tu juga. Okay, company nak tahu sejauh mana you tahu pasal job yang you nak minta ni. Kalau you tak boleh jawab pasal tu, memang kalau in reality memang you tak akan dapat kerja tu. Okay, you tak akan dapat sebab you tak nampak satu kesungguhan nak kerja tu. Dia tanya what mechanical design engineer do? I don't know. Ataupun you tak kata I don't know, you diam. Maksudnya you tak ada jawapan. You diam tu means you don't know lah kan. So macam mana you nak minta kerja position tu tapi you tak tahu apa pasal position tu kan. As a HR officer, as a manager ke kan, memang tak ambil lah. You tak tahu apa pun pasal company tu, pasal kerja tu, macam mana you nak buat kerja kalau you tak tahu. So it is a golden advice lah. Okay, you have to study the company, study the job, the position. Study position tu, baru you boleh masuk interview. Alright.
Jelas ke? Clear ke? Clear. Clear sir, clear. Okay, on tomorrow confirm dengan Sir, confirm dengan Sir bila you nak slot in. On Monday ke, Tuesday ke, Wednesday. Yang ni cuma suggestion. Kalau you guys nak harung semua dalam satu hari, on Wednesday pun boleh. Cuma dia akan jadi panjang lah masa tu. You guys kena standby lama. Macam tak tahu, contohnya Syarul cakap ataupun tak boleh cakap ke apa ke, problem ke apa semua, dah drag sampai dekat setengah jam. So orang yang belakang tu nak tunggu tu setengah jam, and then orang belakang lagi nak tunggu lagi. So dia akan jadi panjang lah. Kalau you boleh slot in dalam hari lain tu, mungkin pendek lah you nak tunggu tu. Nervous tu pun dia akan jadi lebih ekstra. Lagi lama lagi you akan nervous. Yes, it's true yang tu reality. Okay, bila you nervous you tak boleh cakap. Itu memang reality itu kenyataan. Bila you nervous, you tak akan boleh buat apa pun. Soalnya soalan mudah pun tak boleh jawab. Where's Sabrina tak ada ke? Saya macam tak ada Sabrina ni. Dia tak ada. Farid dengan Sabrina tak ada. Aduh, penting ni. Okay, yang tu kita dah settle on the online interview. Okay, kita plan Monday next week. Right. So another task for you. Okay, nanti saya share benda ni untuk you tengok Sekejap. Okay. Right. Okay, can you see here? Assessment Instrument Format, AIF. Boleh tengok tak? Nampak tak? Nampak je. Okay. So ini adalah benda-benda yang you kena cover, you kena complete in this semester. Okay. UE 205.2. Okay. Yang kita bincang tu dia dekat sini. Dia dekat mana dia tadi? Okay. Ni. Mock interview dia bawa speaking 30%. Yang ni. Student will attend a mock interview for the position job they applied in a theory assignment. Okay, yang ni adalah you punya task yang kita bincang tadi. Alright. And then another task, individual, you buat video resume. Video resume yang sesuai you buat dah lama dulu tu. Alright. And then theory assignment. Theory assignment yang sudah lama dah buat tu. Okay, nampak? Job advertisement, job application letter. Okay. Yang ni yang sudah bagi job advertisement. Yang ni sorry. Job advertisement ni adalah job advertisement yang you cari sendiri. Yang dulu tu, yang dulu job portfolio yang awal lama dulu. Okay, job yang you cari and then you prepare job application letter and also resume. Yang ni job portfolio. Right. And lagi satu task is you buat you buat apa? Task lagi satu 30% and then yang ni kita tak bincang lagi, mock meeting. Right. Mock meeting ni
Mock meeting ni you kena plan. Okay, semua pun boleh, 9 orang total, all of you plan satu meeting, right? Okay, student will present a mock meeting where they will be evaluated based on their cooperation, knowledge, skill and leadership, social skill, responsibilities while discussing and presenting. Okay, so you kena discuss lah dalam group you, 9 orang tu semua satu kelas ni, buat satu meeting. Okay, this meeting can be about anything. Let's say you are MPP contohnya, Majlis Perwakilan Pelajar contoh, ataupun you are an NGO, an organisation yang nak bantu masa banjir contoh, ataupun you are a company, satu company. Okay, Megah Holding contohnya, Megah Holding kan. So you discuss about anything dalam meeting tu. You boleh discuss on the project, on the activities, apa saja. Okay, the content saya tak akan nilai the content. Content saya tak nilai, you nak meeting tentang apa pun, no problem. Cuma saya akan nilai you punya cooperation, knowledge and skills in leaderships and social skill and responsibilities while discussing and presenting. Ini yang akan dinilai, right? Content dia, you nak meeting tentang apa, no problem. Okay. Yang ni lagi satu benda yang you kena buat lah, right? And then final task ni dia cuma 5% saja you tengok. Mana final task? Mana final task yang ni? Okay, final task ni dia actually yang ni ada perubahan sedikit. Dia jangan tengok yang 20% ni, dia dah berubah. Dia adalah gabungan kepada listening test dan juga dia ada gabungan dia ni. Sekejap. Okay, yang ni you tak perlu risau. Benda ni tak heavy lah, sebab dia incorporated. Markah dia tu ada di dalam mock meeting sikit, ada di dalam resume sikit, dia ada markah dia digabung-gabung. Kalau saya nak cerita ni agak ni lah, agak complicated. Better kalau you ada kelas online ni lagi senang, face to face ni lagi senang saya nak terangkan. Okay, so final task ni tak apa kan, markah dia akan incorporated. Cumanya yang lagi satu listening test. Listening test ni dia test lah. Okay, kita akan set satu hari untuk listening test. Okay, satu hari lebih kurang dalam 1 jam. Okay, kita akan dengar audio dan you jawab soalan. Okay. Alright. Okay, so far ada tak nak tanya? Yang ni untuk kod ni tau. Kod ni. Yang ni special for DAN, for MOL sahaja. Sebab Luqman and Anis dia guna silibus lama. Nanti saya tunjuk yang silibus lama tu untuk Anis dengan Luqman lah. Yang ni untuk MOL, ini you punya penilaian you. Okay, speaking. Okay. Maksudnya macam saya tak perlu ke mock ni? You punya. Okay, sekejap saya tunjuk. Sekejap. Saya nak keluar ni. Nak keluar, lama dah, lupa rasa. Nak keluar. Okay, ni untuk Luqman. Alright. You punya guna kod lama ni. DUE 21042. Okay. So apa yang
penilaian dekat you ada career action plan 15%, job portfolio 15%. So total 30. Okay. And then presentation 30%, resume yang you buat tu 15%, interview 15%. So total 30. Right. And then mock meeting 10%. Okay, mock meeting you join dengan mall tak apa yang ni. Sama je markah dia. Okay, yang ni individu, yang ni individu. Yang ni individu, yang ni pun individu. Right, and then listening, sama juga you boleh join sekali untuk listening test tu. And final theory. Okay, untuk Anis and Lokman, you ada final exam. Okay, special untuk Anis and Lokman, you ada final exam. Maksudnya you akan kena jawab soalan final. Tapi kita akan buat soalan final tu online lah. Okay, kita akan buat soalan final tu online. Alright. Okay, Lokman, ada soalan tak untuk you? Macam job portfolio tu kan, yang kita buat apa nama application letter tu kan. First you kena cari satu job advertisement. Okay. Macam mall jugalah, yang ni sama macam mall. Beza dia mall tak ada career action plan tu, sebab pasal tadi. Untuk mall tak ada career action plan. Dia berbeza sikit. Macam you ada. Untuk subjek lama ada career action plan ni. Okay, saya faham. Okay, cari satu job, satu company job advertisement. Daripada job advertisement tu you akan come out dengan satu cover letter ataupun job application letter dan juga satu resume. Soalan mula. Yang tu kan. Saya dah hantar kat saya je, kat email saya. Benda apa? Job portfolio. Job portfolio tu. Okay, kalau dah hantar okay. Career action plan? Career action plan tu tak buat lagi. Yang ni soft copy dia sudah bagi kan? Dia dah. Okay, career action plan, job portfolio and then resume you dah buat. Okay, yang nasi hutang adalah interview, meeting, listening dengan final. Okay, yang ni untuk Lokman. Kalau Anis rasa sama pun. Anis rasa sama. Anis. Okay. Anis pun sama. Anis dengan Lokman sama. Tapi you punya kod 21032. Alright. Nilai yang sama. Anis? Ya, sir. Jelas Jelas. Okay. Ni bila nak hantar ni? Semua ni. So copy untuk career action plan saya boleh hantar balik je. Saya tak boleh buka so copy. Aduh. Nanti hantar balik. Anis, sudah bagi kan? Career action plan punya soft copy? Tak ada, sir. Tak ada. Okay, sekejap lagi saya bagi. Alright. So supposedly kalau boleh by this week you settle sampai sini 3 ni untuk Anis and Lokman. Tak heavy sangat. Minggu depan interview. Lepas tu mock meeting. Yang ni saya tak nak letak date lagi. You guys bincang baik-baik. 9 orang, 9 of you discuss bila set satu time. Buatlah. Yang ni you just record. Dan konsep dia you record boleh guna macam ni macam Teams ataupun you nak guna Google Meet ke, atau you nak guna WhatsApp call, video call, group video call tu pun boleh. Cuma you record sambil you discuss tu, you record and then dah siap send to me ataupun upload dalam YouTube. Mudahlah upload dalam YouTube. Okay, and then just kita guna Google Classroom je. Kalau WhatsApp pecah-pecah dia punya tu. Okay, Google Classroom pun boleh. Cuma record dia and then bagi link dekat saya. Okay. Okay. Listening nanti So memang kena yang mock meeting tu 9 orang ni lah dalam satu meeting. Semualah total 9 kan? Ya. Semua kena ada dalam meeting tu. Sekejap lagi kita akan discuss on
on mock meeting. Mock meeting kita tak belajar lagi tau. So just saya nak bagi tahu dulu apakah task-task yang you kena buat. Mock meeting kita belum discuss. Sekejap lagi kita akan discuss pasal topik mock meeting. Lepas ni kita take 5 jap. Okay, kita take 5 jap. Lepas tu sekejap lagi masuk balik. So kita akan discuss pasal mock meeting. Sikit je. Dia tak ada banyak pun. Sikit je. Saya nak bagi you gambaran. And then baru you boleh jalan lah. Tidak kalau suruh you buat, you pun tak tahu nak buat macam mana kan. So kita take 5 jap. Yang penting Anis and Lokman dah jelas lah apa yang you kena buat. Okay. And then untuk mol dia berbeza sikit. Jadi yang format terbaru 2021-0052 ni dia berbeza. Tengok dia tak ada pun correction plan. Dia tak ada correction plan kat sini. Okay. Okay, dia agak berbeza sikit lah. Okay. So, we take 5 kejap. And then kita masuk balik around 11. Masuk balik ke apa? Pukul berapa? 11:20. Sebelah 20. Boleh. Okay, sebelah 20 kita ni balik. Kita masuk balik. Alright. So, see you guys sekejap lagi.
Okay, guys, welcome back. Alright, so we will continue on. Guys, hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we will continue skip on on mock meeting. But Anis and ni shouldn't be problem lah sebab you guys memang dah tahu dah benda ni. Cuma untuk junior tak ni lagi lah. Sesuai content dia dah. Sekejap, Okay. Alright. So, okay, here. Okay, semua boleh tengok ah. Sikit je, saya sentuh sikit-sikit. Nanti saya akan up nota ni dekat dalam grup WhatsApp. You boleh tengok sendiri. Go through. Introduction of meeting. What is a meeting? Okay. Meeting is a group of people, okay, get together to discuss matters, solve problems and make decisions. Okay. So itu adalah meeting lah. Meeting means they must be more than one person. Meeting tak boleh seorang-seorang. Orang gila je meeting seorang-seorang. Okay. Meeting dia mesti in group. Okay, at least 2 or 3 dia ada jadi meeting lah. Okay, group of people. Alright. So kita tengok. In a meeting, there are 2 or more people come together. Okay, in particular to have discussion or produce a predetermined output offered in formalized way. Okay, so untuk meeting ni yang saya nak highlightkan apa yang penting kat sini lah. Okay, ini juga tak apa. Right. So, meeting yang you akan conduct, yang you akan buat adalah formal meeting. So, what is the difference between formal, meeting rasmi dan juga meeting tidak rasmi, informal and formal meeting? Apa beza dia? Okay, beza dia mudah saja. Formal meeting dia ada rules and procedures and SOP. Senangnya SOP lah. Okay. Formal meeting dia ada SOP. Kalau informal meeting tak ada SOP. Contohnya kat sini kan. Kita kat sini you tengok piramid ni. Okey, antara semua ni mana yang jatuh kategori formal meeting? Okey, boleh siapa bagi tahu tak? Meeting formal. Antara semua ni AGM sampai date. Mana satu jatuh dalam kategori formal meeting? Okey, formal meeting ingat dia ada SOP. Board of Directors tak? Okey. Board of Directors. Okey. Betul? Manager vs staff unit. Okey. Betul. Commit tu apa sir?
Komiti. Komiti. Oh, Hmm. community. Oh, tak. Bukan community, komiti. Komiti tu apa? Komiti ni dia adalah jawatan kuasa. Komiti. Komiti. Right. Okay. So, formal meeting dia adalah formal meeting dan ke atas. Okay. Ini semua ni daripada komiti ke atas dia adalah formal meeting. Okay, klik sini, klik alumni date, okay, adalah informal, yang tak rasmi. Klik ni maksud dia rakan-rakan. Rakan kelas, rakan kampung ke, rakan di taman, kawan-kawan kat taman jumpa, sembang-sembang, lepak kedai kopi, lepak kedai mamak. Okay, sama juga macam alumni. Alumni ni nanti you dah habis belajar, you jumpa balik kawan-kawan. Ataupun date. Date ni dating lah, dating. Dating. So, beza antara tiga di bawah dengan yang di atas. Okay, yang di bawah ni dia tak ada SOP. Okay, dia tak ada SOP. Maksud dia you jumpa kawan tak perlu pakai pakaian rasmi. Tak perlu cakap benda-benda yang formal, benda yang rasmi. Yalah jumpa kawan-kawan kan dekat kedai mamak, sembang macam tu je lah. Kan sembang kosong gitu. Kan tak ada peraturan. Okay, tak ada SOP. So yang di atas ada SOP. Okay, manager bersubordinate, komiti mesyuarat jawatan kuasa, mesyuarat antara pengurus dengan pekerja bawahan, mesyuarat eksekutif, okay, pengarah mesyuarat pengarah, EGM. Okay, EGM tu untuk sekali lalu lah saya cakap, mungkin you tak tahu kan. EGM adalah Extraordinary General Meeting. E tu extra, G general, M meeting. Extraordinary. Maksud dia mesyuarat agung luar biasa. Kalau AGM yang di puncak tu, A adalah annual, tahunan. G general meeting. Okey, mesyuarat agung tahunan. Okey, contohnya mesyuarat agung tahunan cakap sekali lalu je. Mesyuarat agung tahunan ni contoh dia macam mesyuarat PIBG. Okay, mesyuarat PIBG ni dia akan buat setahun sekali dan waktu itulah dia akan lantik pengerusi baru, setiausaha baru, okay, bendahari baru. Lepas tu dia akan bentangkan aktiviti-aktiviti yang telah dibuat tahun lepas. Macam itulah kan, dia akan bentang benda-benda macam tu. So siapa yang pernah attend PIBG punya mesyuarat, dia tahulah macam mana. Okay, dia akan ada cadangan, usul, semua-semua tu. Tu semua SOP dia lah tu. Sama juga macam EGM, Extraordinary General Meeting ni adalah mesyuarat agung luar biasa. Kenapa dia luar biasa? Sebab dia tidak termasuk dalam perancangan. Dia dibuat secara tiba-tiba. Contohnya macam kematian ataupun kita kata peletakan jawatan secara tiba-tiba. Pengerusi yang ada, dia letak jawatan. Dia letak jawatan ataupun dia kena tangkap sebab pecah amanah. SPRM tangkap dia. So pengurusi tak ada. So disebabkan kejadian tu, maka board of directors ni, board ataupun badan, board ni macam dia apa? Pengurusan organisasi tu terus buat mesyuarat secara tiba-tiba untuk lantik pengurusi baru. Okay, itu adalah EGM. EGM tu extraordinary, maksud dia adalah secara tiba-tiba, luar biasa. AGM, mesyuarat yang telah dirancang setiap tahun. Okay, sampai satu tarikh ni, okay, kita akan buat mesyuarat. Sampai tarikh ni, kita akan buat mesyuarat. Yang tu yang secara tahunan dan dia dah dirancang awal. AGM secara berlaku secara tiba-tiba. Right. Tapi di atas, start pada komiti ke atas tu, you tengok semua adalah formal meeting dan ada SOP. Okey, jelas tak yang tu? Jelas sir. Okey, jelas Alright, saya tunjuk nota lain pula. Document of meeting, okey, perlu jugalah. Document of meeting ni.
Alright, document of meeting ni ada 3. Ingat ada 3. Satu adalah notice. Notice ni apa? Notice ni adalah panggilan mesyuarat. Notice mesyuarat. Notice panggilan mesyuarat. Okay, biasanya kalau mesyuarat rasmi dia akan naik notice. Dia akan bagi tahu semua ahli-ahli sekian-sekian tarikh, pukul berapa, tempat di mana, apa dia yang akan, perkara apa yang akan dibincangkan tu, agenda ni lah. Agenda ni adalah benda-benda yang akan dibincangkan di dalam mesyuarat. Okay. Right, yang ni kalau you tengok ni adalah dia punya tajuk dia. English Language Club Annual General Meeting, AGM. Okay. So ini adalah dia punya tajuk dia, tajuk mesyuarat. And then ni penerangan dia lah. Third AGM English Club will be held. Okay, tarikh. Ni hari dulu, Monday. Tarikh bila? Oktober 2001. Location dia punya venue dia. Venue Seminar Room 1 of Student Union Building. And then masa. So semua ahli kelab English Language Club ni, semua ahli dia, bila baca notis ni dia akan dapat info lah. Okey, sekian tarikh, hari Isnin 15 Oktober. Okey, tempat dekat mana? Seminar Room 1, bangunan Student Union, akan ada mesyuarat. Itu adalah tujuan notis. Inilah dokumen pertama notis. Right, betul agenda. Apa yang akan dibincangkan? Minutes of second annual meeting. Minute ni adalah, ajak pergi kat bawah ada. Minute. Jadi minit, benda yang kita akan bincangkan adalah minit. Okay, matters arising, hal-hal berbangkit, report from committee, lepas tu election of members, okay, pelantikan member-member baru, dan hal-hal lain. Okay, ini adalah agenda. Agenda ni adalah topik lah, topik perbincangan. Ini topik dia, 1, 2, 3, 4, 5. Right, ini adalah notis. Okay, kemudian, ini contoh notis lagi ya. Okay, ini karakteristik dia. Okay, ini agenda. Agenda yang tadi. Dalam notis, boleh letak agenda, boleh tidak letak agenda. Macam yang ni. Pro Edah Sdn Bhd ni, dia tidak letak agenda. Kalau you tengok yang dekat atas ni, ada agenda. Okay. So, as a secretary yang buat benda ni, dia boleh letak, dia boleh tak letak. Terpulang kepada kesesuaian mesyuarat tu. Okay, kesesuaian meeting tu dia boleh letak, dia boleh tak letak lah. Okay, and then agenda. Agenda macam ni. Okay, minute of previous meeting. Okay, untuk buat agenda, dia guna ayat simple saja. Dia tak perlu buat ayat full sentence, ayat lengkap, ayat penuh satu lengkap. Ayat lengkap, ayat lengkap lah kita kata. Complete sentence tu tak payah buat. Dia agenda ni simple je. Tengok, minute of previous AGM, cukup. Matters arising, financial report, dia bentuk dalam point-point saja. Okay. Sampel 2 pun, apologies for absence, minute of previous meeting, matters arising, progress report, dia ayat-ayat dalam bentuk point sahaja. Dia tak perlu buat ayat full sentence. Okay. Ini adalah agenda. Dan yang terakhir adalah minutes. Okay. Minute ni, okay. Minute ni mudah dia. Dia adalah bentuk recording. Dia adalah sejenis recording. Maksud dia adalah benda yang direkod tetapi secara bertulis. Itu nama dia minutes of meeting. Perjalanan mesyuarat tu bermula daripada pengerusi buka mesyuarat, bagi salam, mulakan dengan bacaan Al-Fatihah, start pada situ sampailah mesyuarat itu ditangguhkan. Pengerusi tangguhkan mesyuarat tu, semuanya direkod dalam bentuk point lah kan. Bukan secretary, dia tak akan catat lah satu, tak sempat, dia cuma catat dalam bentuk point. Okay, siapa bagi cadangan? Okay, Encik Abu, apa cadangan dia? Okay, to increase the rent, contohnya nak nikahkan sekadar sewaan kedai. This just a short point. Tak perlu buat Encik Abu, okay, tells in the meeting that the rent of the shop lot that being rent to the
to the renter lah, pada penyewa tu should be increased bla bla bla. Tak payah, dia dalam bentuk point dia. Encik Abu propose that the rent should be increased. The rent amount should be increased. Tutup. Titik. Macam tu saja. Itu adalah minit. Apa saja yang berlaku dalam minit direkodkan secara tertulis. Okay. Right. Yang ni penerangan dia banyak. Yang sebagi ni ada ringkas dan nota nanti sebagi dalam grup. You boleh baca, go through. Okay. So nanti bila you buat mock meeting, you akan juga kena buat dia punya dokumen. Okay. Dokumen dia bermula dengan notice of meeting, agenda. Agenda tu dalam notice of meeting lah. Notice of meeting bersama agenda, and also minute. Minute tu maksud dia setelah you habis mesyuarat, barulah ada minute tu. Baru you akan hantar kemudian lah. Seorang satu je, satu salinan je dekat Sir. So copy, hantar email lah, email dekat Sir. Okay, seorang you bincang, prepare minute tu, and then hantar kat Sir. Okay, cukup. Itu dah settle untuk dokumen. Alright, dokumen dia ada 3 je. Okay. Alright, and then lagi satu lagi yang penting ialah mana kamu? One moment. Okay. Where is it? Participant in the interview. Mana? Okay. Alright. Roles of participant in a meeting. Okay, dalam meeting, dalam formal meeting, dalam mesyuarat rasmi, dia ada roles. Dia ada kita panggil watak rules ataupun watak. First, yang paling penting adalah chairperson. Chairperson ni adalah pengerusi mesyuarat. Okay. So, you guys dalam 9 orang tu, you guys kena pilih siapa yang akan jadi pengerusi. Okay. Pengerusi ni apa tugas dia? Ensure that his own appointment and other officers are in accordance with the rules. Okay, dia kena pastikan semua orang, semua yang di dalam meeting tu mematuhi peraturan mesyuarat. Okay. And then make certain that meeting has been properly convened, is correctly constituted and quorum is present. Okay, dia juga mesti pastikan meeting tu ikut peraturan lah, ikut peraturan dan perjalanan dia tu according to perancangan agenda
Maksudnya perbincangan tu mestilah hanya berkisar di dalam meeting tu. Tak adalah tiba-tiba mesyuarat tentang bajet, tiba-tiba sembang pasal sembang pasal pasal COVID ke, sembang pasal PKP ke. Tak ada. Kalau pasal bincang bajet, dia kena pastikan semua partisipan bincang hanya pasal bajet. Semua ikut according to the agenda lah. Alright. Help secretary prepare the agenda. Agenda dibuat oleh secretary. Tetapi chairperson kena bantulah sebab chairperson yang akan handle meeting tu. Right. Maintain order and ensuring the meeting is conducted correctly. Dia overall dia chairperson ni dia sebagai sebagai apa? Pengawal. Dia control meeting tu. Okay, dia kawal meeting tu daripada cakap bincang benda-benda yang tak berkaitan, okay, kehadiran partisipan dalam tu kena pastikan semua partisipan hadir, and then dia kena pastikan partisipan tu behave tu maksud dia macam ikut peraturan. Kalau kita contohnya macam kita tengok sidang parlimen dia akan ada seorang yang nama dia yang duduk tengah-tengah tu, apa nama dia? Alah. Bukan Nama apa? speaker. Speaker tu kan. Dia akan pastikan pembangkang dan kerajaan follow peraturan parlimen. Macam tu. Kalau kata dia ada kuasa untuk halau siapa yang tak ikut peraturan tu, dia ada kuasa untuk halau keluar. Macam tu lah, dia memang kuasa besar lah chairperson ni. Alright. And then takes item of business in the correct order. Okay. Then prevent irrelevant discussion. Contoh dia macam ketua lah, chairperson ni ketua, dia kena pastikan semua berjalan lancar dalam mesyuarat. Okay. Dia macam nakhoda, dia macam director dalam mesyuarat tu. Dia mesti seorang yang memang ni lah orang boleh dengar cakap dia, bukan orang boleh dengar cakap dia, memang orang perlu mesti dengar cakap dia sebab dia ketua, dia pengerusi. Apa-apa arahan dia tu semua kena ikut. Alright, yang tu chairperson. And then secretary. Okay, secretary ni apa dia? Dia deal with all the correspondent. Okay, semua hal bukan mesti diuruskan oleh secretary dari segi preparation of documents, panggilan mesyuarat, everything mesti secretary yang buat. Catat minit mesyuarat pun secretary, prepare minit mesyuarat pun secretary. Okay, itu yang actual roles dia. Tetapi untuk case you guys ni kena tolong menolong lah. Okay, 99 orang ni kena tolong menolong, membantu untuk prepare minit mesyuarat tu. Okay, set out notices. Okay, hantar notis keluar to attend the meeting, prepare the agenda. Okay, duplicate copies of the minute. Semua kerja-kerja documentation semua secretary yang buat. Make record of those attending, ambil kedatangan semua, proposal, propose, seconder semua tu, and then file all paper. Semua maksud dia hal-hal berkaitan dengan documents, secretary yang uruskan. Okay. Right, and then ada 4 watak lah dalam karakter dalam meeting ni. Yang pertama chairperson, kedua secretary, yang ketiga treasurer ataupun bendahari. Bendahari ni dia berkaitan dengan duit berkaitan dengan account, semua di bawah bendahari ataupun treasurer. Okay, right, and then last sekali adalah members. Member ni ahli dalam mesyuarat tu. Okay, ahli tu banyaklah dia punya tugas-tugas dia seperti attend meeting, actively participate. Dalam mesyuarat tu bukan pengerusi je cakap, semua kena cakap. Okay, markah tu by individu. Kalau you cakap banyak, markah you banyak. Kalau you tak cakap, tak ada markah. Simple. Kan? So maksud dia you kena banyak cakap, banyak contribute ideas, banyak discuss. So semua tu contribute untuk markah you individu. Okay. And then kena ada
dia kena ada and follow the rules of meeting lah. Maksud dia kalau ada seorang yang tengah cakap, you tak boleh potong dia, you tak boleh ganggu dia cakap. Macam dalam parlimen kan, macam dalam parlimen tu you tengok tak boleh lah ganggu dia, macam kita punya etik kita kan. Orang tengah cakap kita dengar dulu, and then dah habis baru kita menyampuk, macam tu baru kita turn kita pula. Right. Okay, yang ni adalah empat roles di dalam meeting. Okay, dalam 9 orang you guys ada 9 orang. Decide lah siapa yang akan jadi chairperson, siapa akan jadi secretary, siapa akan jadi treasurer, dan the rest akan jadi members. Okay, dia akan jadi members, dia akan jadi ahli. Alright. Okay, untuk roles ni ada tak soalan nak tanya? Tak ada, sir. Okay, jelas Saya akan up jugalah benda ni, nota-nota ni. Nanti you guys boleh tengok balik dan tak faham, tanya. Okay. Dan yang penting kita tadi meeting, definition meeting tadi sudah bagi tahu. Formal meeting, tak formal meeting. Kemudian dokumen, dia ada notice, agenda dan juga minutes. Dan yang ketiga dia ada rules of participant. Peranan-peranan setiap orang dalam mesyuarat. Dan yang last, yang saya rasa agak penting juga, yang ni language. Okey, yang ni pun saya akan share dalam group nanti. Okey, language of formal meeting. Untuk meeting formal dia ada bahasa dia. Kalau macam kita lepak kedai mamak, kita main cakap je. Kan? Tak ada rules, tak ada bahasa pun. Bahasa biasa, bahasa kampung, bahasa pasar lah kita cakap. Sembang dengan kawan-kawan. Okay. But in a formal meeting, dia ada bahasa dia. Okay, bahasa dia, you tengok kat sini. Okay, nota ni nanti up dalam group. You boleh tengok lah macam mana nak start meeting. Okay, nak start meeting, pengerusi lah ni. Chairperson akan kata macam ni. Contoh-contoh ayat dia lah. Okay, so chairperson nanti you kena study lah benda ni. Dia kena ambil lah dialog dia. Kan? Setting objectives. Okay, the purpose of the meeting is, yang ni semua ni bahasa chairperson. Initiating contribution, nak minta members untuk contribute. Okay, can we get any update on the progress of the project, Puan Yusni? Chairperson akan tanya Puan Yusni. So Puan Yusni akan jawab, akan bentangkan, akan update maklumat-maklumat kepada mesyuarat, kepada ahli mesyuarat tu. Mr. Mohan, perhaps you would like to begin with your report. Macam itulah. Kan? Okay, asking opinion. Okay, macam mana cara nak ask opinion? Macam mana cara nak give opinion? Yang ni tanya, yang ni jawab. Yang ni tanya, yang ni bagi. What do you think of this idea? So macam mana nak jawab dia? I think apa? Right. Okay, dialog ni nanti sebagi. So you prepare lah, boleh discuss. Nanti prepare lah. Okay. Cumanya nanti dalam mesyuarat, dalam mock meeting, saya tak nak you membaca. Please, jangan membaca. Dia macam satu bentuk presentation juga. Walaupun dia mock meeting, walaupun dia mesyuarat, tapi dia sejenis presentation. Maksud dia you must able untuk deliver. Mesti boleh bawa watak you tu naturally, secara natural. You bincang-bincang, discuss lah. Okay, tak perlu baca daripada macam skrip. Tak perlu baca skrip. You boleh buat skrip, tapi skrip tu just a guidance, sebagai panduan. Bukan skrip tu you baca. Okay, ni sekarang turn siapa? Okay, turn Syamin. Syamin baca. Okay, Syamin baca habis. Okay, siapa pula lepas turn Syamin? Contohnya Sabrina pula baca. Tak nak macam tu. I want your punya meeting tu nampak natural. Maksudnya discussion tu berlaku secara live. Bukan dirancang, bukan secara skrip. Alright. Cuba buat macam itulah. Okay. And then yang ni semua ni nanti saya akan bagi lah. Banyak untuk disagree, interrupting, dealing with interruption. Okay, banyak ni. Okay. So banyaklah you boleh tengok ni. You boleh ambil pun ayat-ayat ni. Tapi sesuaikan dengan mesyuarat you buat nantilah. Kan, agreeing, disagree, semua nota ni ada complete.
Okay, so ini adalah untuk mock meeting. Habis dah untuk mock meeting. Alright, so agak laju lah. Hopefully you dapatlah big picture, gambaran asas mock meeting tu macam mana. Okay, kalau you ada still untuk bantu you faham lagi, you boleh tengok dekat YouTube. Ada juga assignment dari ada institution, university ke, politeknik ke, ada juga dia buat video, dia upload dalam YouTube. Dia orang punya mock meeting. You boleh tengok. Okay. Pernah tunjuk benda tu dekat kelas yang previous kelas kan, bukan previous semester ni, previous yang masa face to face, masa tak ada COVID dulu tu, sini you dulu ada juga saya tunjuk video dia orang buat mock meeting. Pakaian mock meeting tu dia formal, right? Kalau chairperson tu macam mana pakaian dia kan, kalau macam members lain macam mana pakaian dia. Boleh tengok dalam YouTube. Okay, so far ada tak nak tanya? Answer, contoh yang kita dah rakam video tu, dah record. Okay. Kita orang nak kena upload dekat dalam YouTube ke macam mana? Nak hantar tu. Macam mana nak you dah record kan? Kita orang dah record. Lepas tu nak send kat Sir tu, nak suruh upload ke nak hantar video tu dekat Sir terus? You upload je dalam YouTube, lepas tu bagi link dekat Sir. Okay, Sir. Baik. Okay. Ini untuk mock meeting. So mock meeting kita tak set date lagi. So hopefully itulah, kita suntuk juga ni. Tapi saya akan cuba request untuk extend sikit lah minggu pertama bulan Februari tu, untuk kita habiskan semua assessment kita. Kan kita pun lebih kurang tak sampai seminggu. Lepas tu hopefully kalau saya boleh, saya cubalah minta rayuan untuk bulan 2 tu, seminggu lagi ke, seminggu 2 minggu lagi. Tapi you guys jangan ambil benda tu macam okay lambat lagi. No, you dah kena mula dari sekarang. You dah kena buat lagi awal habis, lagi senang, tak payah sakit kepala. Sebab assignment lain pun banyak lagi, subjek-subjek lain pun assignment banyak lagi. Kan English ni saya rasa antara yang senang lah. Tak perlu you tak perlu you susah sangat, susah payah kan. Benda simple je. Alright. Okay, so kita tengok tadi meeting chat. Okay, dah habis dah. Mock meeting, listening test, mock interview. Alright. So dekat sini ada tak apa yang you nak tanya? Tak ada, Sir. Okay ke? Bok nak Bok? Bok okay Bok? Bok? Bok missing in action dah Bok ni. Alright. So yang tu yang lega sikit lah sebab dah habis cover semua 4 unit dalam syllabus kita ni. Dah habis lah sebenarnya, sepatutnya dah habis dah. Okay, kita dah habis sampai mock meeting. Ya Syarul? Ya, Sir. Ada apa-apa? Tak ada, Sir. Tak ada Farid tak ada dalam ni. Afirah? Tak ada, Sir. Tak ada Sabrina je, salah sayang dia tak masuk. Penting juga ni benda ni. Tak apalah, kalau kata apa-apa nanti boleh tanya dalam grup. Anis dan Lokman, itulah prepare semua dokumen-dokumen tu, assignment tu, hantar secepatnya mungkin. Dah satu lagi application ni, job application career plan. Tinggal satu tu je, Sir. Nanti hantar. Okay, jadi saya bagi dekat you and Anis dalam grup.
apa ni, soft copy correction plan tu. Lepas tu dengan nota tadi, nota mock meeting. Boleh baca lah, Okay. kan. And then yang tu nota saya tu nota lama, dan kalau you rasa tak cukup, you masih perlukan nota lagi, boleh Google je. Okay, formal meeting, type formal meeting, semualah senang sekali you nak belajar maklumat semua kat Google. Cari je dalam tu. Kan, kalau tak faham, tanya saya. Tanya saya. Alright. So saya rasa yang tu je kot. Tak ada apa dah. Itulah saya rasa saya sudah cover semua. Biasa upload data tu semua. Right. So esok update dekat saya dengan list untuk slot mock meeting, mock interview. And then boleh dah hantar assignment tu. Hantar dekat email, senang. Dekat email senang saya record. Ada saya boleh trace balik siapa yang hantar, siapa yang hantar. Boleh refer dalam email je. Okay, so kalau tak ada apa-apa, ada apa-apa nak tanya? Kalau tak ada, tak ada Tak ada je. Okay, kalau tak ada, so kita dismiss dulu, dan hopefully harapnya cover semualah. In case kalau kita perlukan buat lagi meeting, kita perlu lagi jumpa, kita akan jumpa. Tak ada masalah, kita akan sentiasa jumpa. Kita akan sentiasa communicate sampai end of this semester. Right. So kalau tak ada apa-apa, I would like to wish all the best. Good luck untuk siapkan semua assignment ni. Prepare untuk mock meeting, prepare untuk online interview semua. Then, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Alright. Thank you, sir. Okay. Okay, bye.